Assalamualaikum guys. Bertemu kembali kita di channel AIC Iwan Wak. Kali ini masih lagi segmen Misteri Alam Gaib. Terlebih dahulu, aku harap korang boleh subscribe dan tumbung button like dan juga notification. Aku harap kalian korang enjoy dengan video aku dan juga korang dapat merasai apa yang cuba aku sampaikan. Aku harap korang share video-video aku ini. Seperti yang korang tahu, kita diciptakan mempunyai hijab, iaitu six sense. Hijab ni kita ditutup mata kita daripada nampak alam gaib, macam jin, roh, bunian, macam-macam lah makhluk-makhluk halus ciptaan Allah. Mereka juga ciptaan Allah. Kita tak patut takut pada diorang. Sebab apa? Kita lagi mulia daripada diorang. Okey. Tapi kat sini aku nak cerita sambungan kisah yang dahulu tentang adik aku. Kalau yang korang kenal adik Ijan channel tu, itulah adik aku. Hijabnya terbuka. Ada beberapa kisah yang aku boleh share kat korang. Ada banyak lagi kisah, tapi nantilah bila-bila aku akan sampaikan korang. Kisah pertama, selepas dia kena rasuk kat rumah. Masa tu sahabat aku, Anuk tu masih lagi dalam proses, masih di kesurupan lah orang panggil, masih dirasuk. Adik boleh lihat, ditunjuk kat aku, Wan, contoh kat sana dapur, Wan, kau tengok kat dapur tu Wan. Aku tanya, kenapa? Kau tengok tu, ada budak perempuan rambut panjang, tengok kan Ading dia tadi. Kita bulu roma meremang dengar. Sebab first time dia nampak benda macam tu. Sebab sebelum ni tak pernah nampak lagi benda-benda makhluk-makhluk gaib ke. Jarang lah nampak pun kelibat-kelibat ni dia nampak dengan jelas dia cakap. So dari situlah aku dapat detect yang adik aku ni hijab dia terbuka. Jadi aku cuba ambil garam, cuba baca apa yang patut, aku campak ke dapur. Lepas tu aku tanya balik, Ading ada tak? Aku panggil dia Ading. Adik aku kata tak ada dah. Okey. Alhamdulillah, aku dan adik aku ni bukan nak kata kita orang terlalu berani, tidak, tapi kita orang tidak takut. Kerana kita orang ni memang dibesarkan dalam environment yang gelap gelita, yang hidup tak ada jiran. Dulu kita orang pernah duduk kat bukit. Kisah aku duduk kat bukit dulu selama 3 tahun pun ada kisah-kisah misterinya, dan akan aku ceritakan kemudian di video akan datang. Okey, kita terus balik ke hijab terbuka adik aku tadilah. Dahulu masa kat rumah aku, kalau siapa yang tahu Kangkar Senanga tu, line sangat susah. Zaman tu kalau korang semua tahu, tak ada WhatsApp, tak ada Facebook, semua tak ada. Zaman tu mungkin ada Friendster. Okey. Jadi handset kita hanya guna handset yang boleh call. Kalau siapa tahu call unlimited, Maxis, malam-malam kita boleh buat kan. Boleh buat source top up semua. Okey. Jadi rumah aku ni tak ada line, kurang line. Jadi adik aku Ading ni dan juga Jijol lah kawan aku tu, dia orang nak bergayut lah on call, nak kena ke belakang sikit. Dulu ada rumah aku ni tak kata bukit, tapi ada bukit jugalah sebab belakangnya ada bukit kecil. Jadi dia orang ke belakang untuk tinggi sikit, dan tempat dia duduk tu adalah pokok getah. Dulu keliling rumah aku ni pokok sawit, dan ada sebatang pokok getah. Jadi orang duduk situ ngam-ngam ada line. Jadi dia orang on call lah masing-masing, on call. Masa on call biasalah bergayut kan. Bergayut kita layan call malam-malam sejuk. Okay. Tengah call, tiba-tiba adik aku perasan macam ada benda melintas kat belakang. Angin laju, sup. Ading pun diam. Dia berpandangan Jijol. Adik aku ingat dia je rasa, rupa Jijol pun rasa. Sama-sama duduk merasa. Lepas tu saling berpandangan. Bila orang saling berpandangan, Ading tanya Jijol, Jijol, kau rasa tak apa aku rasa? Dan Jijol cakap, kau pun rasa apa aku rasa? Mula-mula dia orang nak buat selamba je lah. Nak buat selamba, tak nak hiraukan lah benda apa tu kan. So dia nak teruskan on call. Tiba-tiba nampak macam ada kelibat putih kat tepi sisi dia orang. Sekali kan aku cakap kan hijab adik aku terbuka kan. Adik aku dia macam perasan, dia malas tengok sebab dia orang nak sama on call. Yalah, kita dah malam tu kita dah panggil apa, kita dah tebus RM2 untuk unlimited call kan, daripada malam sampai ke 7 pagi. Maxis lah. Jadi adik aku pandang, dia ternampak ada lembaga yang baju putih, rambut dia panjang, tapi tak toleh dia macam jalan terus je. Adik aku apa lagi menjerit nama Jijol. Jijol, lari dia orang balik rumah, terpongkang-pongkang lari lintang bukang. Masa tu ialah tipulah, takkanlah siapa
walaupun berani macam mana pun, nampak makhluk itu mesti terkejut kan. Jadi dah lalu kat sebelah, adik aku pun lari. Sebab yang masa lalu kat sebelah tu, jujur dia tak nampak, adik aku saja. Sebab hijab dia kan dah terbuka. Banyak benda lah, dia balik dia cerita kat aku. Sebab aku kat rumah kan. Lepas tu zaman tu aku masih 18 tahun. Jadi masih muda lah, masih poyo-poyo rasa macam nak cari benda tu. Tapi adik aku cakap tak apa Wan, tunggu malam Jumaat Kliwon. Aku ingat lagi tarikh tu 3 bulan 12 tahun 2009. Aku pergi pukul 12 malam. Aku pergi tempat yang dia orang nampak Pontianak tu. Aku pergi, aku duduk, aku cuba maki hamun, cuba panggil apa, sejam aku duduk bawah pokok tu, tapi tak ada apa juga. So kat sini aku dapat rasa mungkin kalau kita cabar ke kita nak cari benda tu tak muncul. Tapi bila kita tak perasan tak nak benda tu ada juga kat sebelah. Cerita ketiga ni masih berkenaan dengan adik aku, adik Ijan tu, hijab terbuka. Hobi kita orang ni adalah seekers lah. Kita orang ni berdua ni suka cari hantu. Dulu jangan pernah ikut. Macam sekarang ni aku masih fikirlah ada nak bini kan. Dulu bujang. Hobi aku dengan adik aku ni suka cari hantu. Zaman tu saya ingat adik aku pakai Nokia N73. Siapa yang tahu N73, N70, shutter dia N73. Kalau kita ambil gambar, flash dia kan macam betul-betul terang. Lebih kurang macam Sony Ericsson lah. Tapi zaman tu kita orang tak ada Sony Ericsson lagi. Ada Nokia. Jadi bapak aku, kita orang jalan ke pekan. Sebab ada terdengar kisah, ada spot-spot tertentu kampung, ada kisah dia. Okey, seorang pemuda ni dia balik kerja malam naik motor. Okey, dia naik motor, dia nampak kat pokok pisang tu ada benda putih. Ada satu tepi jalan tu ada pokok pisang. Jadi masa dia nampak satu benda putih tu, dia macam tak perasan apa tau. Bila nak dekat, benda tu rupanya pocong. Jadi dia pun ulas motor dia laju. Dia hanya nampak benda tu, pocong tu dia melompat sekali. Dia tengok kat side mirror, lompat. Dia ikut angin tau. Pocong ni kalau motor laju, dia bukan melompat, dia akan cucuk angin, dia ikut belakang. Jadi lokasi tu kita orang tahu. Kita orang pun datang malam-malam lah. Kita orang ambil gambar. Aku dengan adik aku tu ambil gambar kat pokok, ambil gambar banyak tempat, ambil gambar sana sini. Kita orang pun pergi ke area pekan, ada taman permainan lah, Parit Sulong. Kita orang semak balik gambar-gambar tu. Dapat satu footage paranormal. Gambaran dia macam kalau korang bayangkan, imagine macam orang putih yang hidungnya jenis macam belatuk macam ni, rambut kelenteng ikal, matanya merah tengok kita orang macam dia tengah gini, sengih. Dia tengah sengih kat kita orang. Kita orang ambil gambar kat atas. Okey, nampak bercahaya, dua biji mata tu nampak bercahaya berbola mata tu. Tapi kita orang nak make sure benda tu makhluk halus ataupun benda. Jadi kita orang pun zoom. Bila zoom tak ada. Itulah bezanya makhluk halus dengan benda objek kita zoom masih ada dalam gambar. Bila kita orang zoom tak ada pun benda tu. Tapi bila kita zoom out, nampak benda tu seketul. Dia macam ala-ala bukan nampak ni, dia bayang-bayang yang nampak sangat kita orang. Dia sengih kat kita orang. Okey, dah melambang belum rumah dah. Tengok gambar-gambar yang lain pokok besar semua tak ada. Okey, on the way nak balik tu, kita orang akan ada lalu jalan belakang tu akan tembus dengan satu sungai yang besar yang ada kubur Melayu dan juga pokok sagu. Banyak orang kaitkan sungai, pokok sagu dan kubur banyak Pontianak betul. Sajalah kita lalu belakang tu. Tengah-tengah lalu, betul-betul kat belakang kubur Melayu tu, tepi sungai tu, adik aku ternampak sesuatu. Ada macam timbunan tanah kecil. Wan berhenti. Cakap, kenapa? Dia tak tengok sebab dia nampak dia gini. Kau nak tengok sangat kan? Kau tengok atas tu. Kau tengok atas busuk tu ada apa? Dia nampak macam seakan-akan makhluk warna hijau mencangkung tengokkan dia, mata merah. Ala-ala senang kata, tapi dia jembalang lah. Aku pun apa lagi? Aku turun, aku cari mana tak ada pun. Ada tu kat depan kau, kata dia. Dia kat dalam kereta, dia tak nak tengok sebab dia nampak benda tu. Jadi aku pun melompat-lompat atas tanah, timbunan tanah tu. Tetap tak ada. Nak jadikan cerita tengah kita orang macam belakang kubur. So macam dulu aku dipoyo sikit lah nak cari hantu ni. Tak takut, tapi berani sangat macam nak jumpa sangat benda tu. Sebab aku tak nak jumpa. So aku pun tengok kanan kiri lah, poyo-poyo tu. Tiba-tiba lampu biru. Tak ke apa guys,
Polis peronda datang. Kebetulan kita orang tengah parking masak. Time tu aku lesen tak ada, apa tak ada. Jadi polis pun tahan kita orang. Soal siasat kita orang, dia cek satu kereta. Sebab laluan tu rupanya laluan penagih dadah. Laluan penagih dadah ambil barang apa semua. Kita orang pun tak tahu, muka innocent semua. Jadi dia orang dah cek semua. So tak boleh nak sabit apa. Minta maaf cik, kita orang tak boleh silap apa. Lepas tu dia tanya, korang sebenarnya buat apa ni? Tanya, dia tegas. Dengan nada tegas dia tanya kita orang. Dan kita orang pun jawab, sebenarnya kita orang tengah cari hantu. Terus dia duduk dengan kita orang kat sini, ceramah. Guys, benda ni kita tak perlu cari. Dia tak kacau kita jangan kacau dia. Kena marah, okey, minta maaf. Alhamdulillah, dia orang lepaskan kita orang. Kalau kena saman, masak di siang baik. Okey, kita pun balik. Bila balik tu, yang anehnya, gambar tu okey lah. Esoknya kita orang beramai-ramai dengan kawan-kawan aku, cakap kita orang kawan yang duduk di rumah kita orang. Kita orang ada pergi satu lokasi yang berdekatan dengan Seri Medan Batu Pahat, bekas rumah terbakar. Sajalah ambil gambar berempat kawasan tu malam-malam. Ambil gambar. Itulah cakap, handset zaman dulu power dia 3GP ni hebat tau. Senang sangat nak tangkap gambar paranormal. Ni reality. Kita orang ambil gambar berempat, ambil gambar flash. Sebab yang kita orang berlima, berempat lah, orang seorang tu ambil gambar kita orang. Balik rumah, tengok gambar betul-betul kat hujung kawan tu ada satu makhluk tengah pegang sini, sengih. Dia ala-ala bayang-bayang mata. Macam mana bayang-bayang cakap? Nampak, memang real. Lillahi ta'ala. Selepas tu kita orang abaikan je lah. Gambar ke apa, tak pernah tengok, tak apa, biar. Habis tak silap dalam selang 2 minggu, aku tanya kat adik aku, Ading, gambar tu mana? Sekejap tak share dengan kau okey. Zaman tu kalau nak share berutut lah. Okay. Masa dia nak search gambar-gambar tu, dia tak pernah padam tau dalam gambar tu. Zaman-zaman tu kalau kita dah ada memori 126 512 megabyte tu besar dah tu guys. Okay. Lepas tu dia tengok gambar tu, senang kata malam tu yang kita orang ambil gambar yang kena sergah polis tu, walaupun hanya ambil gambar batang pisang sekalipun, tak ada. Semua gambar hilang. Gambar yang aku cakap ada nampak makhluk kat belakang kawan bahu tu kan, pun tak ada. Semua hilang. Memang kita orang macam, memang weird gila, pelik. Kemana perginya? Memang aneh. Sampai sekarang rasa macam sayang, macam ya Allah, gambar tu memang nampak footage paranormal yang 2 gambar tau. Kiranya kalau sekarang boleh viralkan lah. Hilang guys, hilang. Tak tahu ke mana. Kalau korang tak percaya, boleh contact Ading Ijan channel. Kalau korang kenal dia, kau tanya betul tak betul gambar tu hilang. Aku tak bohong, benda ni memang betul. Sambungan semula kisah pasal hijab dia terbuka. Ini kita kisah keempat lah. Dulu dia duduk kat rumah mak mertua dia, rumah kampung ala-ala jenis ada rumah tamunya atas, dia punya ruang dapur bawah, betul. Jadi ruang tamu atas. Malam tu tengah berbual-bual, tiba-tiba orang kampung punya rumah kan tingkap kaca-kaca tu kan, skaping tu. Dia ternampak macam ada budak menjengah mata ke tingkap. Dia tengok budak tu. Yang adik aku ni dia macam tergamam sekejap. Dia tengok kan, dia macam hayal. Lepas tu dia pun terus ke tepi tingkap, dia tengok tak ada apa. Dia keluar rumah. Gonjolnya dia ni gitulah. Dia keluar rumah, dia cari kat mana budak tu, tak ada. Sebab logik akal, budak dalam area umur 8 tahun tak akan boleh. Sebab rumah atas kan tinggi. Macam mana kau nak panjat? Sebab tepi tu dinding sahaja. Memang banyak lah macam. Nak cerita pasal kampung adik aku ni, kampung dia ni, okey lah, aku tak nak ceritakan kampung apa. Memang banyak sangat misteri. Yang terbaru dia ada, dia ada pasang CCTV kat rumah dia. Dia nampak Pontianak. Nampaklah dalam tu baju putih berjalan. Dia nampak tapi dia tak nak bagi tahu isteri dia. Okey, itu rahsia lah kan, sebab takut isteri takut. Tapi dia nampak dengan jelas. Dia cerita kat kita orang, nampak putih Pontianak. Okey, cerita lagi satu. Inilah aku bagi. Dia banyak tahu, adik aku ni dia banyak sangat nampak makhluk-makhluk halus ni. Sebab hijab dia dah mudah. Sekarang yang dikatakan hijab dia dah agak tertutup pun masih lagi nampak. Contohnya sekarang kan, dia kan bisnes, dia punya office tu
kedai dia lah, salah satu kedai dia lah adalah. Masa dia orang tengah meeting kan, duduk ramai, malam-malam dia duduk kat tingkat atas, dia orang nak meeting. Tiba-tiba mata dia tertumpu dekat tingkap. Bila tertumpu kat tingkap tu, dia nampak ada sesuatu benda putih dari jauh datang, pelan-pelan datang. Ia seakan-akan wanita Cina umur pertengahan, dalam mungkin 30 lebih dia kata. Muda, cantik, memang nampak orang. Dia tak hodoh, cantik biasa je. Dia hanya dekat, dia tengokkan je. Tengokkan apa yang dia orang tengah buat. Ijan pun tengok mata, dia orang bertentang mata. Tapi dia tak kacau orang, dia hanya tengokkan. Lepas tu dia baru pergi, macam tu je. Aku dengar pun macam meremang berumah juga kan. Sebab biasa kita nampak hantu ni kan pecah muka, berulat semua. Tapi ini yang utuh, yang memang cantik, tak ada hodoh, tak ada ngeri. Itulah, ini sedikit sebanyak kisah adik aku Wadi Injan ni, pasal hijab dia terbuka. Sebenarnya banyak lagi. InsyaAllah ada masa akan datang aku akan ceritakan kisah-kisah macam mana dia nampak. Okay. Dan juga korang, kalau korang ada kisah-kisah menarik, pasal info, sejarah ataupun kisah-kisah seram yang korang nak share kat aku ada tinggalkan nombor WhatsApp dekat bawah description. Jadi korang boleh WhatsApp aku, PM aku, kongsikan cerita kat aku. In case kalau cerita tu aku boleh menarik ataupun aku boleh share kat korang, aku akan buatkan video dan aku akan ceritakan kisah korang. Okay, cukup sampai di sini saja. Jangan lupa tekan tombol subscribe, notification dan juga like and share. Terima kasih kerana support kami AIC Iwan Wak. Assalamualaikum.